Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifka Suzani binti Muhammad Faizal. Nombor matrik saya 13 DKA 19F1098. Pertama sekali saya akan menyatakan apa itu rawatan kumbahan. Rawatan kumbahan adalah proses membuang bahan buangan daripada air sisa, terutamanya daripada kumbahan di rumah. Proses-proses ini termasuklah kaedah fizikal, kimia dan biologi untuk membuang bahan pencemar ini dan menghasilkan air buangan yang tidak mencemarkan alam sekitar. Baiklah, seterusnya kita ke penyataan masalah. Soalannya, kami diberi satu kawasan di mana kami harus mereka sebuah aliran air sisa rawatan kumbahan ke loji rawatan kumbahan. Okey, bagi soalan satu, kami harus melukis arah aliran air sisa ke stesen pam atau loji rawatan kumbahan berdasarkan garis kontur yang ditunjukkan di peta. Kami mencadangkan untuk membina 3 stesen pam sebelum air sisa disalurkan ke loji rawatan kumbahan, di mana stesen pam 1 menampung hospital, masjid, pusat membeli belah dan kediaman yang berada di North Road, manakala stesen pam 2 menampung kediaman yang berada di Central Ave, stesen minyak dan kedai makan. Stesen pam 3 pula menampung air sisa yang disalurkan dari hotel, industri zone, sekolah, kedai makan dan stesen minyak yang berada di Riverway. Merujuk peta yang berada di soalan satu itu, anak panah berwarna kuning adalah aliran air sisa yang disalurkan ke stesen pam, manakala anak panah berwarna merah merujuk aliran air sisa ke loji rawatan kumbahan. Hai, nama saya Siti Nur Izzati binti Muhammad Noor. Nombor matrik saya 13 DKA 19F1008. Seterusnya, soalan yang kedua iaitu cari lokasi anggaran stesen pam. Jika perlu, anda boleh menggunakan kawasan kosong iaitu kawasan putih atau tempat lain. Benarkan keputusan anda. Slide 1 ini menunjukkan peta di mana stesen pam 1 ditempatkan di Mount Street. Stesen pam tersebut berhubung dengan hospital, masjid dan pusat membeli belah. Okey, mengapakah kami meletakkan stesen pam pertama di Mount Street? Hal ini kerana berdasarkan garis kontur yang telah diberi, kami memilih untuk menempatkan stesen pam yang pertama di Mount Street kerana stesen pam tersebut berada di kaki bukit, manakala pusat membeli belah, hospital dan juga masjid berada di kawasan yang berbukit. Oleh itu, sisa kumbahan dapat dialirkan melalui sistem graviti daripada tempat yang lebih tinggi kepada tempat yang lebih rendah dengan lebih mudah dan teratur. Hal ini kerana kedudukan sudut daripada tempat yang tinggi kepada tempat yang rendah adalah penting untuk memastikan pengaliran sisa kumbahan ke stesen pam dapat berjalan dengan lebih lancar dan lebih sistematik melalui kaedah graviti. Selain itu, kami memilih untuk meletakkan stesen pam pertama di kawasan ini supaya dapat menampung aliran sisa kumbahan daripada pusat membeli belah, hospital dan juga masjid, kerana bangunan-bangunan tersebut memerlukan ruang stesen yang lebih besar dan sistematik supaya dapat menampung sisa kumbahan dalam kuantiti yang banyak, memandangkan pusat membeli belah, masjid dan juga hospital merupakan tempat awam, iaitu tempat tersebut merupakan tempat kunjungan orang ramai. Anggaran bagi penduduk di kawasan hospital, masjid dan pusat membeli belah adalah 1,500 orang, di mana pusat membeli belah yang terbina adalah bersaiz 2,500 meter persegi. Dengan saiz pusat membeli belah yang agak besar ini, berkemungkinan kawasan ini adalah merupakan kawasan tumpuan orang ramai dan seterusnya menjadi sumber utama sisa kumbahan. Seterusnya, masjid pula mempunyai 500 orang dan hospital mempunyai 350 katil. Anggaran bagi pesakit, orang awam dan staf bertugas di hospital berkemungkinan lebih daripada 500 orang. Jadi, nilai anggaran bagi penggunaan sisa kumbahan adalah berjumlah yang agak tinggi. Oleh itu, jelaslah keadaan ini memerlukan sistem aliran sisa kumbahan ke stesen pam yang lebih teratur. Dengan pemilihan stesen pam di kawasan tersebut, jelaslah terbukti aliran sisa kumbahan tersebut dapat mengalir dengan lebih tersusun dan teratur, sekaligus dapat mempercepatkan proses pemulihan sumber air.
Selain itu, bagi pemilihan sistem pembentungan kami memilih sistem berasingan supaya air yang berada di atas permukaan dapat dialirkan berasingan dengan air sisa kumbahan kerana sistem ini mempunyai dua jenis paip pembentung. Sistem ini juga sesuai digunakan di kawasan bandar yang teratur seperti yang ditunjukkan di dalam peta. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Farakila binti Muhammad Yusof. Nombor metrik 13 DKA 19F1158. Okey, di sini merupakan pelan lokasi untuk stesen PAM 2. Untuk stesen PAM 2 ini terletak berhadapan dengan South Road. Ini disebabkan untuk membantu stesen PAM 1 menampung sisa-sisa kumbahan yang banyak supaya dialihkan dengan sama rata. Jenis sistem pipe yang digunakan ialah separate system atau dipanggil sistem berasingan. Stesen pipe ini juga menampung 4 kawasan kediaman dan 1 stesen minyak yang terdapat di Central Ave yang mana anggaran penduduk di satu kawasan kediaman seramai 500 orang. Jumlah penduduk untuk 4 kawasan kediaman itu adalah seramai 2,000 orang. Untuk stesen minyak pula mempunyai 6 base or station yang merangkumi 20 orang di satu stesen minyak. Selain itu, restoran di Wet Drive itu juga ditampung oleh stesen PAM 2. Restoran itu mempunyai keluasan 300 meter cube dan anggaran pelanggan yang berada di situ seramai 200 orang. Hai, saya Siti Umairah binti Muhammad, nombor metrik 13 DKA 19F1103. Saya akan menerangkan tentang stesen PAM 3. Stesen PAM 3 melibatkan hotel, zon industri, sekolah, restoran, stesen minyak dan 5 kawasan perumahan. Antara jalan yang terlibat adalah Broadway, North Road, East Drive dengan River Way. Stesen PAM 3 dibina untuk mengurangkan kadar sisa kumbahan yang perlu ditampung oleh stesen PAM 1 dan stesen PAM 2. Jenis sistem pipe yang digunakan adalah separated system. Stesen PAM ini juga menampung 5 kawasan kediaman iaitu hotel, sekolah, stesen minyak, restoran dan zon industri di East Drive. Jumlah penduduk bagi 5 kawasan kediaman ada seramai 2,500 penduduk kerana anggaran bagi satu kawasan kediaman adalah seramai 500 orang penduduk. Seterusnya, sekolah pula terdapat 1,000 pelajar dan terdapat 200 buah bilik penginapan di hotel dan bagi zon industri pula terdapat 2,000 orang pekerja. Kebaikan stesen PAM adalah yang pertama, dapat menghindari pencemaran. Sistem PAM amat penting bagi mengelakkan pencemaran alam sekitar seperti air sisa atau kumbahan yang mengandungi bahan cemar yang tinggi. Yang kedua, menguruskan air sisa atau kumbahan dengan sempurna. Air sisa atau kumbahan yang terhasil perlu diuruskan dengan sempurna di mana ia perlu dikumpulkan, diolah dan kemudian dilepaskan ke loji kumbahan. Yang ketiga, mengelak daripada penyakit berjangkit. Air sisa atau kumbahan yang tidak diurus dengan sempurna boleh mengakibatkan berlakunya penyakit berjangkit. Hal ini kerana wujudnya pelbagai jenis organisma membawa penyakit dalam air sisa atau kumbahan tersebut. Yang keempat, menjadikan sistem PAM sebagai elemen infrastruktur utama. Sistem PAM air sisa atau kumbahan merupakan elemen infrastruktur yang penting seperti mana pentingnya sistem bekalan air dan kemudahan asas lain. Keburukan stesen PAM yang menggunakan separated system adalah pertama, kosnya yang lebih mahal. Hal ini kerana penggunaan pipe menjadi lebih banyak untuk menghasilkan sisa kumbahan. Seterusnya, kerja pembinaan dan pemasangan pipe menjadi lebih banyak. Hal ini kerana kerja-kerja pemasangan pipe menjadi lebih banyak kerana sistem berasingan menggunakan pipe yang agak banyak untuk membuat dua bahagian saluran air. Yang ketiga, ianya memerlukan pekerja yang mahir.
Baiklah, seterusnya kita ke soalan nombor 3, di mana kami harus mencadangkan lokasi loji rawatan kumbahan yang akan berfungsi di kawasan bandar tersebut, di mana kami harus menggunakan kawasan putih yang kosong sahaja dan kami harus menjustifikasikan keputusan yang kami buat. Jadi kami memutuskan untuk membina loji kumbahan di kawasan lapang, Central Ave dan Broadway Street, di mana pada garis kontur 12. Ini kerana kawasan tersebut merupakan kawasan luas yang sesuai untuk membina loji kumbahan yang besar serta kawasan landai tanah rata. Kawasan ini juga jauh dari kawasan bandar, jadi ini dapat menghalang daripada pencemaran bau dan memastikan keselesaan penduduk di kawasan bandar tersebut terjamin. Sistem kumbahan yang digunakan untuk menyalurkan sisa daripada setiap sesempam adalah separated system. Kenapa kami menggunakan separated system? Ini kerana paip yang menyalurkan air sisa sahaja boleh terus disalurkan ke loji kumbahan, manakala paip yang menyalurkan air larian seperti air hujan boleh terus disalurkan ke sungai yang berdekatan kerana air tersebut tidak dicemarkan lagi. Separated system ni menggunakan 2 paip. Okey. Seterusnya, namun sistem yang dibina di kawasan Home Street seperti yang dalam peta terus disalurkan ke loji kumbahan kerana kedudukan stesen pam yang lebih tinggi serta jauh dari kawasan tersebut. Begitu juga kediaman-kediaman yang terdapat di Broadway Street. Sisa kumbahan terus disalurkan ke loji kumbahan kerana jaraknya yang dekat dan tidak perlu disalurkan ke stesen pam. Sisa kumbahan daripada sekolah yang terletak di River Ave juga disalurkan terus ke loji rawatan kumbahan bagi penjimatan kos. Kesimpulannya, kami memilih sistem berasingan bagi sistem pembentungan adalah kerana sistem ini sesuai untuk dialirkan ke mana-mana loji kumbahan. Selain itu, walaupun kosnya yang agak mahal disebabkan penggunaan paip yang lebih banyak berbanding sistem kombinasi dan sistem separa berasingan, sistem ini adalah pilihan sistem yang paling sesuai untuk digunakan di kawasan bandar dan perumahan yang teratur seperti yang ditunjukkan di dalam peta. Secara keseluruhannya, kami bercadang untuk meletakkan sebanyak 3 buah stesen pam, sebuah loji kumbahan dan pemilihan sistem pembentungan iaitu sistem berasingan bagi semua aliran sisa kumbahan daripada stesen pam. Hal ini adalah supaya aliran sisa kumbahan di bandar tersebut lebih sistematik, tersusun dan aliran sisa tersebut dapat berjalan dengan lebih lancar. Ini kerana pemilihan kedudukan stesen pam, loji rawatan dan sistem pembentungan adalah hal yang penting supaya dapat mengelakkan daripada berlaku hal-hal yang buruk kepada aliran tersebut. Seterusnya, mengganggu ketenteraman penduduk dan pengguna-pengguna di bandar tersebut. Selain itu, pemilihan kawasan untuk menempatkan stesen pam, loji kumbahan dan juga sistem pembentungan adalah sangat penting untuk digunakan dalam jangka masa yang lebih lama dan seterusnya tidak berlaku pembaziran disebabkan berlakunya kerosakan yang memerlukan penyelenggaraan yang berulang kali terhadap sistem rawatan kumbahan ini. Walaupun kos pembinaannya yang agak mahal, pemilihan sistem yang baik dapat memberikan keselesaan dan mengurangkan kerisauan kepada pengguna dan penduduk di kawasan tersebut. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.